Ya, Abdullah ibnu Mas'ud ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di penghujung kehidupan dia itu, tuan-tuan, ada suatu dialog yang berlaku di antara dia dengan Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud ini walaupun dia pendek tapi umur dia panjang. Dia sempat hidup bersama dengan Nabi, sempat hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar, sempat hidup di zaman Sayyidina Umar, dan sempat hidup di zaman Sayyidina Utsman. Dia mati di zaman Sayyidina Utsman. Bila dia sakit, tuan-tuan, orang beritahu Amirul Mukminin Sayyidina Utsman pergi ziarah dia. Ya, pergi ziarah. Ziarah ni penting, tuan-tuan, terutamanya bulan Ramadan. Dengar orang sakit, pergi ziarah. Dengar orang mati, pergi ziarah, tuan-tuan. Orang tenang, pergi ziarah, ajar dia. Ya, biasa kan. Ada satu cerita baru ni, orang kata kelang kabut. Sebab tak biasa pergi ziarah ni, dia jadi kelang kabut. Bila keadaan itu jadi cemas. Duk tengok TV dengan pak mertua, dengan apa nama ni, adik-beradik, dengan isteri, dengan mak mertua dia. Tiba-tiba ayah jatuh. Pak mertua dia jatuh. Bila jatuh, mak mertua ni suruh panggil Abang Mat Natun. Abang Mat ni tak berapa minat sangat tengok. Ya, bila dia masuk, tengok keadaan cemas. Mak mertua tengah riba kepala ayah. Ya, abang bangun, anak-anak dia, ayah bangun, ayah jangan begini, macam-macam. Tiba-tiba mak mertua dia kata, Mat, tolong Mat, ajar ayah mengucap. Ajar ayah mengucap. Dia pun duduk. Kenapa ayah ni, Mak? Dia kata, tak tahulah, tiba-tiba jatuh. Kau ajar dia mengucap cepat. Ya. Tiba-tiba isteri dia pula datang. Isteri dia duduk belakang dia, tepuk belakang abang dia. Suami ni, mak ni, dia kata, abang tolong bang, tolong ajar ayah mengucap. Mak pun dalam keadaan kelang kabut tu, hulur mulut dia dekat dengan telinga ayah ni. Ajar ayah mengucap. Tiba-tiba dia sebut apa? Ma rabbuka. Tuan-tuan, lari China jauh sangat. Pasal tak biasa. Pasal tak biasa. Ujian kita tak sampai peringkat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni, tuan-tuan, ujian dia cukup berat. Khubayb bin Adi cukup berat. Kita ujian alhamdulillah berakhir baru 3-4 hari lepas. Sebelum tu payah. Tu imam pun tersasul. Saya berhenti kat Negeri Sembilan, tuan-tuan. Lawat satu kawasan perkampungan orang asli. Subuh tu nak semayang. Lepas Bilal azan, semayang sunat. Lepas tu dia nak qamat. On dah PA system, mikrofon on. Sebut dah perkataan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tu sebut dah. Imam ni pusing tengok. Dia tengok kat Bilal ni, kata, Jang, siapa menang tadi? Bilal boleh tanya, imam boleh tanya Bilal, siapa menang tadi? Imam tu minat bola rupanya. Lawan, tengok Brazil lawan Jerman. Ya. Bilal tu yang dah sebut Allah tu berhenti. Pasal imam tanya. Dia tengok kat tu imam, dia kata Jerman. Jerman berapa? 7-1. Itu sentimen kita. Ya. Menyebabkan kadang-kadang kita ni, ibadah kita, amalan kita tu jadi masalah. Saat akhir Abdullah ibnu Mas'ud ini, tuan-tuan, waktu dia dalam keadaan yang agak tenang, ya, Sayyidina Utsman yang menjadi Amirul Mukminin pada masa itu pergi jumpa dengan dia, ziarah dia. Lalu dia tanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud, "Maza tashtaki?" Dalam keadaan sakit itu, Amirul Mukminin pergi tanya dia, "Maza tashtaki?" Dia kata, "Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, apa yang kamu nak adukan kepada aku? Dalam keadaan kamu sakit seperti ini, apa yang kamu nak komplain kepada aku? Boleh sebut sekali." "Maza tashtaki?" Qala dhunubi. Dia kata, tak ada apa yang aku nak sebut kepada kamu, nak buat aduan kepada kamu yang aku tak selesa dengan kamu, tak ada.
Melainkan yang menjadi kebimbangan aku pada masa ini ialah berkait dengan zunubi, dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Dia teringat dosa-dosa yang lalu, ya, yang dia buat pada masa yang lalu. Qala zunubi. Kata Amirul Mukminin, qala fama tashtahi. Kalau begitu, apa yang kamu nak aku buat? Bagaimana cara aku nak tolong kamu pada saat ini? Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, qala rahmatu rabbi. Aku tidak harapkan apa-apa daripada kamu pada saat ini, melainkan yang aku harap adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dia harap katanya adalah rahmat daripada Allah taala, rahmatu rabbi. Qala amuru laka bi tabibin. Kata Amirul Mukminin, kalau begitu tak apalah. Kalau kamu tidak nak sesuatu daripada aku, tak apalah. Amuru laka bi tabibin. Kalau begitu aku akan arahkan supaya pegawai-pegawai aku bawa pakar doktor untuk datang merawat kamu. Biar dia cek kamu masalah apa. Qala at-tabibu amradani. Dia kata, tak perlulah wahai Amirul Mukminin. Kalau kamu bawa doktor kepada aku di saat ini, sudah pasti doktor akan menambahkan rasa sakit yang ada kepada aku. Ya. Dia tolak. Qala ala amuru laka bi ta'in. Kalau begitu tak apalah. Kalau kamu tolak juga, tak nak juga doktor aku bawa mari doktor kepada kamu, tak apalah. Aku akan arahkan supaya pegawai-pegawai aku balik ke pejabat dan bawakan kepada kamu amuru laka bi ta'in. Dia nak bagi ganjaran kepada Abdullah ibn Mas'ud sebagai mengenang khidmat bakti yang dia buat sepanjang bersama dengan Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman zaman. Dia nak bagi satu sumbangan sebagai anugerah daripada kerajaan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Qala la hajata li fi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku tidak berhajat kepada harta yang kamu nak sumbangkan kepada aku. Saat dia nak berdepan dengan kematian itu, Abdullah ibn Mas'ud kata, aku tidak berhajat kepada apa-apa sumbangan daripada kerajaan. Qala la hajata li fi. Qala yaqulu li banatika min ba'dika. Kata Amirul Mukminin, aku tidak menawarkan harta itu untuk kamu sebab aku tahu kamu tidak berhajat kepada dia. Yang aku cadangkan supaya dibawa kemari kepada kamu itu adalah untuk anak-anak kamu. Min ba'dik. Qala atakhsha ala banatil faqra. Kata Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan, dia kata, wahai Amirul Mukminin, kamu datang daripada jauh melawat aku. Kamu rasa bimbang kalau bila aku mati, anak aku berada dalam keadaan fakir. Adakah itu yang menyebabkan kamu datang kemari untuk bertemu dengan aku, wahai Amirul Mukminin? Dia tanya kepada Amirul Mukminin. Jawab Amirul Mukminin, la. Tidak. Tiba-tiba Abdullah ibn Mas'ud potong kalimah dia. Dia kata, ya Amirul Mukminin, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqahu abada. Dia kata, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melazimi membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, ya, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin, tiap malam dia baca, dia jadikan amalan harian dia, kehidupan dia, dalam kehidupan dia, dia baca surah Waqi'ah. Kata Nabi, diulang oleh Abdullah ibn Mas'ud, lam tusibhu faqahu abada. Nescaya orang yang seperti ini tidak akan ditimpakan ke atasnya fakir, keadaan fakir sepanjang kehidupan sampai bila-bila. Abdullah bin Mas'ud dia ulang kalimah Nabi, dia yakin kepada janji Nabi, janji Rasulullah, orang yang baca surah Waqi'ah tidak akan ditimpa dengan kebabaan.
dan aku telah ajar anak-anakku, dia kata, supaya melazimi membaca surah ini daripada kecil. Dan alhamdulillah, dia kata anak-anak dia sudah biasa dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan, 2-3 perkara yang saya nak sebutkan pada tengah hari ini, nak gambarkan kepada kita bagaimana sukarnya syurga itu untuk diperolehi, melainkan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh umatnya. Sebab tu Nabi ini kasih kepada kita, sehingga Nabi beritahu tips untuk kita beramal. Nabi pernah kata orang yang ada 3 golongan manusia, ya, ada 3 golongan manusia yang Allah Ta'ala akan beri kepada dia syurga. Salah satu yadkhulunal jannah, 3 golongan manusia ni akan masuk syurga. Siapa? Man an'amallahu alaihi fasyakar, orang yang dapat nikmat daripada Allah, dia bersyukur. Dia zahirkan kehidupan, dalam kehidupan dia itu dengan tanda syukur dia kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wabtalahu fasabar, orang yang ditimpa dengan ibtila, dengan ujian, kesakitan, aksiden, kemalangan dan sebagainya, benda-benda yang seperti itu dia hadapi dengan sabar. Yang ketiga, wa asa'a fastaghfar, orang yang melakukan kesilapan, dia buat silap, dia buat mungkar, dia buat maksiat, tiba-tiba suatu ketika dia sedar daripada ketelanjuran dia tadi, lalu dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfar. Nabi kata 3 golongan ini dakhalal jannah min ayyi babin syaa, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala daripada mana-mana pintu yang dia kehendaki. Sebab itu tuan-tuan, dengan masa yang kita ada, ruang masa yang kita ada ni, manfaatkan untuk amalan-amalan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan kepada kita sesuatu yang terbaik sebelum kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila menghadap Allah Ta'ala ni tak boleh nak ijah dah tuan-tuan. Tak boleh nak ijah dah, tak boleh nak minta tu, tak boleh nak minta ni. Hatta dalam tafsir disebutkan yang akhir tuan-tuan, disebutkan bagaimana orang mukmin, orang ni, manusia ni, apabila saat dia berdepan dengan kematian, masa tu dia merayu kepada Allah Ta'ala. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, dia kata, wahai Tuhanku, kalau sekiranya engkau dapat tolong aku untuk lewatkan sedikit tempoh kematian aku, tolong lewatkan sedikit, take 5, minta lewatkan sedikit tempoh kematian aku. Tujuan apa? Dia kata, kalau engkau berikan kepada aku ruang itu, nescaya fa as-saddaqa wa akum minas solihin, aku akan perbanyakkan sedekah aku, dan aku akan sentiasa berada sebagai orang-orang yang soleh, sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit manfaat daripada pertemuan kita yang ringkas pada tengah hari ini. Dan sebelum akhir, saya sampaikan pesanan daripada sahabat-sahabat. Ada 3 misi yang 2 misi besar yang keluar. Yang pertamanya misi ke negeri Sabah untuk urusan dakwah, di mana pada kali ini fokus utama adalah kepada suku bangsa dusun yang berada tidak jauh daripada perkampungan Nawai, daripada kalangan masyarakat dusun Kadazan. Yang kedua adalah misi untuk masuk ke perkampungan orang-orang asli di Negeri Sembilan. Ada 36 keluarga yang perlu kita santuni di peringkat akhir Ramadan ini, supaya mereka mendapat sedikit kegembiraan menjelang Idul Fitri yang akan datang. Dan untuk kawasan saya sendiri, kalau tuan-tuan ada kelapangan untuk turut membantu, iaitu sumbangan kepada fakir miskin di dalam kawasan Besut, Terengganu. Jadi kalau tuan-tuan ada kelapangan, saya alu-alukan sedikit sumbangan selepas daripada Jumaat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.